Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin nabiyyan wa rasula wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, puji-pujian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita buat kali yang pertama Ramadan pada tahun ini, Ramadan yang pertama kita dapat memulakan modul yang baru bagi memahami surah-surah di dalam Al-Quranul Karim, yang mana tuan-tuan sudah pun sedia maklum, yang mana modul sepanjang bulan Ramadan ini kita akan membincangkan tentang susunan surah-surah di dalam Al-Quranul Karim. Maknanya kita akan mencari seberapa banyak hikmah berkaitan di antara susunan surah-surah di dalam Al-Quran. Apakah maklumat yang kita boleh ambil dalam surah Al-Baqarah dengan melihat surah sebelumnya, begitu juga surah Al-Imran dengan surah Al-Baqarah. Jadi saya akan paparkan nota seperti yang telah diedarkan kepada tuan-tuan. Okey, kita lihat kepada nota. Baik. Mungkin ada di kalangan kita yang bertanya bagaimanakah penentuan susunan surah-surah di dalam Al-Quran. Mengikut pendapat yang terpilih, susunan surah di dalam Al-Quran juga adalah kebanyakannya, bahkan para ulama mengatakan ia adalah tauqifi. Dia adalah berdasarkan kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila ia berdasarkan petunjuk Rasulullah, ataupun ada para ulama mengatakan sebahagian surah Al-Quran ini ijtihad di kalangan para sahabat, namun begitu sudah pasti akan ada hikmahnya. Jadi pagi ini kita akan melihat susunan suratul Fatihah yang merupakan surah yang pertama diletakkan di dalam mushaf. Mana-mana pun kita berada, mana-mana mushaf pun, surah pertamanya adalah suratul Al-Fatihah. Okey, kenapa surah ini menjadi surah yang pertama? Dan selepas itu kita akan membincangkan tentang suratul Al-Baqarah. Kenapa suratul Baqarah menjadi surah yang kedua terletaknya selepas suratul Fatihah? Apakah perkaitan, apakah pertautan di antara surah Al-Baqarah dengan suratul Fatihah? Okey, kita masuk dulu terus kepada surah Al-Fatihah. Okey. Dapatan saya setelah merujuk kepada beberapa kitab rujukan, ada beberapa justifikasi kenapa surah Al-Fatihah ini diletakkan surah yang pertama sekali di dalam Al-Quranul Karim, sedangkan kita mengetahui surah yang pertama turun bukan surah Al-Fatihah, tetapi adalah 5 ayat di dalam surah Al-Alaq. Mengikut kajian para ulama, surah Al-Fatihah ini adalah surah yang ke-6 diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Tetapi setelah Quran itu lengkap diturunkan, ia diletakkan sebagai surah yang pertama. Okay. Apakah justifikasi dia? Okay. Para ulama yang mengkaji tentang Al-Quran, mereka memberikan justifikasi. Dia kata boleh dilihat dari sudut keutamaan suratul Fatihah. Okey, jadi
Kalau nak dapat jawapan kenapa dia surah nombor 1, para ulama kata kita kena lihat apa kelebihan, kedudukan, keutamaan suratul Fatihah. Okay. Keutamaan kedudukan surah Fatihah ini sangat banyak, tetapi saya akan ambil 2 atau 3 sahaja kelebihan untuk menguatkan peletakan surah yang pertama di dalam Al-Quran. Okey, sebab yang pertama, kita sudah sedia maklum bahawa surah Al-Fatihah merupakan surah yang paling agung berbanding dengan 113 surah yang lain. Okey, maknanya dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari, kita boleh dapati di dalam nota ada dinyatakan, ada diletakkan. Jadi tuan-tuan tak perlu bimbang untuk tidak sempat untuk mendapatkan rujukan, kerana hadis-hadisnya telah pun kita letakkan di dalam nota. Baik, kalau kita lihat dalam hadis ini, saya tak baca hadis ini satu persatu kerana waktu kita sangat terbatas. Okey, hadis ini membuktikan bahawasanya surah Al-Fatihah itu adalah surah yang paling agung. Okey, siapa kata surah Fatihah surah yang paling agung? Ini adalah berdasarkan hadis Nabi SAW seperti yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Mu'alla radhiyallahu anhu. So, kita boleh lihat matan hadisnya dan kita lihat kepada terjemahan hadis. Okey, ini cerita bagaimana Nabi pesan kepada Abu Sa'id Al-Mu'alla untuk Nabi ajarkan satu surah yang paling agung. Okey. Kemudian akhirnya Nabi pun ajarlah kepada Abu Sa'id, Nabi bagi tahu surah yang paling agung itu apa? Nabi kata surah itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maknanya surah apa? Suratul Fatihah. Okey. Oleh kerana surah ini surah yang paling agung, maka kalau dia paling agung, maka cara diagungkan surah itu diletakkan pada surah yang pertama. Ini justifikasi yang pertama. Okey. Justifikasi yang kedua. Okey, surah Al-Fatihah walaupun dia 7 ayat, surah Al-Fatihah ini di dalam hadis lain riwayat Bukhari Muslim, Nabi mengatakan surah Al-Fatihah itu adalah surah yang disebut dengan gelaran Fatihatul Kitab. Nah, Fatihatul Kitab tu apa? Maknanya adalah pembuka kepada Al-Quran. Apabila sebut Fatihah, pembuka kepada Al-Quran. Jadi, apabila kita nak buka sahaja Al-Quran, okey, maka mesti kita buka sebab dia jadi pembuka. Maka oleh kerana itulah surah ini diletakkan kepada surah yang pertama sekali. Maknanya kalau kita buka Quran, surah pembuka kepada surah-surah lain adalah kita akan jumpa suratul Fatihah. Okey, pembuka ini maksud dia apa? Fatihatul Kitab tu maksudnya apa? Ada 2 makna. Kata para ulama, makna yang pertama merujuk kepada pembuka kepada tulisan. Maksud dia, kalau kita tulis Al-Quran, kita tengok Al-Quran yang telah tertulis di dalam mushaf, kita dapati yang tertulis yang pertama adalah suratul Fatihah. Yang kedua, dari sudut pembuka nak membaca Al-Quran. Okay, bulan Ramadan orang nak khatam Quran. Dia nak khatam Quran, tidak dan nak tak nak, dia kena buka terlebih dahulu bacaan dia itu dengan membaca suratul Fatihah. Itu adalah justifikasi yang kedua kenapa surah Al-Fatihah diletak surah yang pertama. Okey. 2 justifikasi ini saya rasa sudah cukup kuat, okey, untuk dijadikan hujah alasan peletakan surah Al-Fatihah itu adalah surah yang pertama. Okey, kita lanjutkan dengan perbincangan kenapa surah Al-Baqarah pula 286 ayat diletakkan pada surah yang kedua selepas suratul Fatihah. Kenapa tak pilih surah Ali Imran jadi surah yang kedua? Okay, kerana ayatnya pun banyak juga, 200 ayat.
Kenapa dipilih suratul Baqarah? Diletakkan surah yang kedua. Okey. Ada beberapa justifikasi. Okey, dapatan saya setelah merujuk untuk kita dapatkan maklumat itu, kita guna konsep yang sama macam mana digunakan pada suratul Fatihah. Okey, jadi kita kena tengok apakah sebenarnya keutamaan kedudukan suratul Al-Baqarah. Okay. Suratul Baqarah ni ada banyak kelebihan. Tapi daripada banyak kelebihan itu, saya ambil satu daripada kedudukan suratul Baqarah. Okey, dalam hadis dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, dalam hadis riwayat Al-Hakim, hadis ni statusnya hasan, yang mana sabda Nabi SAW, inna likulli syai'in sanaman. Sesungguhnya setiap sesuatu itu mempunyai puncak. Okey, Nabi beritahu setiap sesuatu dia ada puncak. Maka sesungguhnya puncak kepada Al-Quran, sanamal Quran, ialah suratul Baqarah. Okey, kalau kita nak tengok sesuatu, kita kena naik puncak dia. Maka puncak bagi Al-Quran adalah Al-Baqarah. Kalau dia dah jadi puncak kepada Al-Quran itu Al-Baqarah, maka sudah pasti Al-Baqarah itu kena diletakkan yang awal-awal berbanding surah-surah yang lain. Kenapa? Kerana ia menjadi puncak kepada Al-Quran. Jadi seolah-olah siapa yang boleh menguasai suratul Baqarah, ia seolah-olah dia sudah berada di atas puncak. Dia boleh melihat apakah perbincangan bagi surah-surah yang 112 surah yang lain. Okay, ini di antara justifikasi kenapa surah Al-Baqarah itu jadi surah nombor 2. Kerana dia adalah puncak kepada Al-Quran. Baik, ada sebab lain juga. Okay, apa sebab-sebab yang lain? Okay. Kalau kita melihat keseluruhan surah Al-Baqarah, tuan-tuan, kita mengetahui surah yang paling panjang sekali ayatnya daripada 6,236 ayat keseluruhan Al-Quran. Ayat yang paling panjang dalam satu surah iaitu suratul Baqarah, 286 ayat. Jadi kalau surah tu paling panjang, nak letak kat mana paling sesuai? Mungkin ada yang kata letak hujung pun boleh, letak depan pun boleh. Okay. Tetapi kita kata tadi, dia puncak kepada Al-Quran. Okay. Maka para ulama kata surah tu paling panjang, kita letak dia yang pertama. Okay. Kemudian antara hujah yang sangat kuat juga, surah Al-Baqarah ni dia adalah surah yang mengandungi satu ayat, tapi ayat tu ayat yang paling agung. Bayangkan ada 6,236 ayat, ayat yang paling agung berada dalam suratul Al-Baqarah. Jadi kalau ayat yang paling agung, kalau ayat tu paling agung, nak letak ayat tu di mana? Kalau tadi surah paling agung, 7 ayat dalam suratul Fatihah, surah paling agung, kerana dia paling agung, dia duduk kat depan. Jadi Al-Baqarah puncak kepada Quran. Ada pula ayat yang paling agung, Ayatul Kursi 255, duduk dalam suratul Baqarah. Maka layaklah suratul Baqarah itu diletak kepada surah yang awal. Okey, kita tengok apa lagi justifikasi yang lain. Okey, surah Al-Baqarah, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa diletakkan surah yang pertama, surah yang kedua awal-awal Al-Quran? Surah Al-Baqarah ini kita semua sudah mengetahui ketika mana Nabi sampai ke Madinatul Munawwarah, surah yang pertama Allah turunkan adalah suratul Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, surah pertama yang Allah turunkan ketika Nabi sampai di Madinatul Al-Munawwarah. Kenapa perlu letak juga dia surah yang kedua? Tak boleh letak ke yang ketiga, yang keempat, yang kelima? Okey, tuan-tuan, kita tahu bahawa apabila Nabi sampai di Mekah,
Nabi dapat satu kerajaan. Nabi menjadi khalifah. Okey, Nabi memimpin. Maka untuk memimpin, kat situ ada Yahudi, dekat situ ada munafik, maka Nabi memerlukan rujukan, Nabi memerlukan panduan. Maka panduan itu ada dalam suratul Al-Baqarah. Apa-apa pun nak buat, Nabi itu khalifah. Maka dia perlu ada surah yang awal-awal diturunkan, itu suratul Al-Baqarah. Dan sebab lain lagi sebenarnya, surah yang paling lengkap mengandungi rukun Islam. Kalau nak tahu kelima-lima rukun Islam, tuan-tuan boleh jumpa di dalam suratul Al-Baqarah. Rukun Islam, besar rukun Islam ni. Jadi kalau rukun Islam ni besar dalam kehidupan seorang Islam, so patutnya dan layaknya rukun Islam tu letak di mana? Ke belakang ke depan? Maka semua orang akan kata dia adalah di depan. Maka rukun Islam itu ada dalam suratul Baqarah. Sebab itu Al-Baqarah diletakkan di paling depan selepas suratul Al-Fatih. Baik, ada lagi justifikasi yang lain. Okay, kita tengok pada hadis yang lain. Okey. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Okey. Ada satu hadis yang sangat menarik. Menariknya apa? Kerana ada satu hadis ni, saya tak bacakan matan hadis dia, tapi tengok pada terjemahan hadis. Okey. Cerita dia macam ni. Okey. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata, ketika mana Nabi dia sedang bersama Jibril alaihi salam di bumi, tiba-tiba kedengaran ada satu bunyi di atas langit, yang bunyi itu ulama mengatakan sama ada Nabi yang dengar ataupun Jibril yang dengar, tapi hadis ni kata Jibril dengar ada satu bunyi di langit, iaitu bunyi satu pintu yang sedang dibuka di langit. Tengok, faham hadis ni baik-baik. Jibril kata apa kepada Nabi? Dia kata ada satu pintu kat langit ni dibuka, hari ni dia buka. Sebelum ni pintu ni tak pernah dibuka. Bayangkan. Maknanya ada yang special ni. Kenapa pintu langit tu dibuka? Sebelum ni tak pernah buka pintu langit tu. Hari itu pintu tu dibuka. Jibril bagi tahu. Apabila pintu langit itu dibuka, turunlah malaikat melalui pintu tersebut. Malaikat apa yang turun? Dekat bawah tu dah ada Jibril. Malaikat apa yang turun? Jibril kata, malaikat ni pula, dia tak pernah turun sebelum ini. Hari ni dia turun. Sebelum ni dia tak pernah turun. Mesti ada sesuatu yang sangat besar ni. Kan malaikat ni tak pernah turun selama ni. Tetapi dia turun kali ni. Okey, maka kalau dia turun, dia kena turun ikut pintu. Maknanya pintu tu tak pernah buka sebelum ni. Dan hari tu dia buka. Maknanya ada sesuatu yang istimewa. Apa dia ni? Okey, kita baca hadis berikutnya. Okey. Malaikat itu dia turun. Satu malaikat dia turun, dia jumpa Nabi SAW, dia bagi salam. Lepas dia bagi salam, dia kata kepada Rasulullah, ini penting menjadi justifikasi kenapa Al-Baqarah kena duduk rapat dengan suratul Fatihah. Okey. Kalau kita baca matan hadis dia, malaikat tu lepas bagi salam dia kata macam ni. Abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Okey, malaikat tu kata apa? Malaikat tu kata apa? Bergembiralah kamu wahai Muhammad. Kamu dapat dua cahaya. Yang dua cahaya ni tak pernah diberikan kepada mana-mana nabi sebelum kamu. Okey, maknanya dua cahaya tu dapat waktu bila? Sebelum ni tak pernah dibagi kepada nabi yang lain. Malaikat yang nak sampaikan maklumat tu pula tak pernah turun sebelum ni. Hari tu dia turun. Nak menyampaikan dua cahaya ni. Malaikat tu sebut apa dua cahaya tu? Malaikat kata yang pertama adalah Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab tu maksudnya apa? Suratul Fatihah.
Dan malaikat kata dua, dia kata ayat-ayat terakhir suratul Baqarah, iaitu dua ayat terakhir suratul Baqarah. Tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan hadis ni menunjukkan surah Al-Baqarah tu memang layak, memang patut diletakkan selepas surah apa? Selepas suratul Al-Fatihah. Antaranya dalil ni. Kan, lepas tu banyak lagi dalil lain telah pun kita ceritakan. Selama ni kita khatam Quran. Tiap-tiap Ramadan khatam. Dibaca surah ikut susunan. Tapi pernahkah kita mengetahui kenapa Al-Fatihah nombor 1, kenapa Al-Baqarah jadi surah nombor 2? So moga-moga pengisian yang lebih kurang dalam 25 minit ni kita mendapat jawapan kenapa dua surah ini diletakkan awal-awal surah di dalam Al-Quranul Karim. Okay. Untuk yang lebih mendalam lagi, kita masuk kepada tajuk. Okay. Kalau Al-Baqarah tu duduk nombor 2, sebelah berjiran dengan suratul Fatihah, maka apa maklumat yang kita boleh ambil? Okay. Maklumat yang kedua ni, hubungan surah ni nanti kita akan belajar sampai surah An-Nas. Kita akan belajar sepanjang hari di bulan Ramadan. Supaya apabila kita baca Quran, kita tahu, patutlah surah ni diletakkan selepas dia. Moga-moga kita dapat manfaat. Baik. Saya masuk terus kepada hubungan suratul Baqarah dengan suratul Fatihah. Okay, apa hubungan dia? Tadi kita dapat jawapan dah. Kenapa dia perlu duduk sebelah menyebelahi antara satu sama lain. Okey. Secara umum begini. Secara umum, surah Al-Baqarah adalah surah penerang yang lebih panjang, yang lebih terperinci, yang lebih spesifik bagi surah Al-Fatihah. Maksudnya begini, surah Fatihah ni, ayat 7 ayat tu, dia cerita maklumat secara umum je. Dia cerita ringkas, dia cerita umum. Jadi nak tahu lebih panjang, lebih luas, lebih spesifik, maka kita kena merujuk dalam surah Al-Baqarah. Sekejap lagi saya akan tunjukkan 6 ataupun 7 contoh apa yang Baqarah itu telah membantu suratul Fatihah. Okey, jelas. Maksud dia, untuk tahu maklumat lanjut dekat suratul Baqarah, suratul Fatihah ni, kerana dia adalah pembuka Alkitab, dia adalah surah paling agung, kita kena cepat-cepat dan mesti kita kena rujuk surah sebelah dia, iaitu surah Al-Baqarah. Kalau anda tak buka Al-Baqarah, anda tak akan dapat maklumat lengkap bagi surah Al-Fatihah. Kenapa kena rujuk Baqarah? Jawapan dia, kan duduk sebelah, kan surah nombor 2. Itulah di antara yang kita akan bincangkan. Okey. Kalau ada orang tanya lagi lah, kenapa tak semua Al-Fatihah tu cerita lengkap, terperinci? Kalau cerita lengkap dan terperinci, jenuh pula nak baca suratul Fatihah. Okey. Tapi kita dapat jawapan, surah Fatihah ni tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, dia dinamakan sebagai Ummul Quran. Dia adalah sebagai ibu ataupun induk bagi Al-Quran. Seperti mana hadis riwayat Muslim. Okey, nama pun induk Al-Quran. Maka kalau Al-Fatihah menjadi induk, menjadi ibu, maka dia hanya cerita tentang
ringkas saja. Dia cerita tentang perkara yang dasar saja. So nak tahu panjang, dudukkan surah lain. Okey, itu maklumat dalam surah Al-Fatihah. Okey, saya akan tunjukkan contoh fungsi surah Al-Baqarah kepada suratul Fatihah. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama. Okey. Okey, contoh pertama. Tengok ya, kita tengok yang kiri kanan tu. Okey. Masa kita baca suratul Fatihah, Allah bagi tahu Allah itu adalah Rabbil Alamin. Allah tu adalah Rabb bagi sekalian alam. Ini ayat yang kedua. Semua orang tahu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Okey, kita tahu Rabb tu apa? Pencipta, pemilik, pengatur sekalian alam. Tapi Allah tak cerita panjang, tak cerita secara lebih luas. Sekalian alam tu apa? Tuhan tak cerita. Tuhan bagi tahu dia pentadbir sekalian alam. Macam mana dia itu boleh jadi Rabb pun dia tak cerita. Dia cuma bagi tahu dia tu segala puji bagi Allah yang merupakan pencipta, pemilik, pengatur sekalian alam. Allah tak cerita sekalian alam tu apa. Maka nak tahu jawapan dia, kita perlu rujuk apa? Kita rujuklah surah yang sebelah dia, iaitu suratul Baqarah. Jadi kalau kita rujuk suratul Baqarah, kita akan mendapati, saya ambil satu contoh ayat je, saya tak bercerita panjang, tapi nak menunjukkan tuan-tuan, rupa-rupanya peletakan susunan surah itu ada fungsi dia. Okey, dalam suratul Baqarah, kalau kita tengok ayat nombor 21, kita jumpa tak perkataan Rabb? Kalau ayat 2 Al-Fatihah, Rabbil Alamin. Tapi dekat suratul Baqarah, kita jumpa perkataan Rabbukum. Rabbukumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Okey, ringkas dia. Okey, dalam Al-Fatihah kata dia itu adalah Rabb sekalian alam. Rabb sekalian alam tu apa? Okey. Jadi Al-Baqarah kata sekalian alam tu ia termasuklah adalah sekalian manusia. Sekalian manusia tu ia duduk dekat ayat nombor 21 Al-Baqarah. Allazi khalaqakum walladzina min qablikum. Allah bagi tahu dia adalah pengatur bagi manusia, dia pengatur kamu, pencipta kamu dan pencipta manusia yang sebelum daripada kamu. Maknanya dalam Al-Baqarah Allah memberitahu bahawasanya kalau dia itu sekalian alam dekat Fatihah, apa tu sekalian alam? Diterangkan dekat Baqarah, sekalian alam itu termasuk adalah sekalian manusia. Oh, barulah kita tahu sekalian manusia ni, kita ni, orang sebelum kita ni, ia di bawah istilah Al-Alamin. Okay, itu kita dapati sudut yang pertama. Okay, saya tunjukkan sudut yang kedua. Okay. Masa kita baca Al-Fatihah, kita ambil ayat nombor 3. Waktu kita baca Fatihah, Allah bagi tahu bahawa Allah ni Rahman. Allah ni Rahim. Semua orang tahu. Rahman tu adalah rahmat. Rahim tu adalah rahmat Allah. Kita dah belajar. Rahman tu apa? Rahim tu apa? Allah sebut dia umum je. Dia tu Rahman, dia tu Rahim. Jadi kalau nak tahu contoh siapa yang pernah Allah memberikan sifat Rahmannya, memberikan sifat Rahimnya, siapa yang pernah dapat Rahman Allah, siapa yang pernah dapat Rahim Allah, maka surah selepasnya memberikan contoh siapa yang pernah dapat Rahman dan Rahimnya Allah.
Kalau kita tengok dekat ayat nombor berapa tu? 37. 37 tu kisah taubat Nabi Adam. Allah kata apa? Fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Dekat Fatihah Tuhan cuma bagi tahu dia Rahman, dia Rahim. Jadi nak tahu siapa, apa bukti Allah tu Rahman, apa bukti Allah tu Rahim, dia Maha mengasihani. Jawapan dia ada dekat Baqarah. Seolah-olah Tuhan kata apa? Kalau korang nak tahu macam mana aku ni Rahman, macam mana aku ini Rahim, kata Allah, kamu tengoklah kisah Nabi Adam yang dia taubat kepada Allah. Aku terima taubat Nabi Adam. Itulah contoh Allah tu Rahim. Lepas tu kita ambil ayat nombor last kali, 286. Dalam suratul Baqarah, Allah tunjukkan lagi contoh Rahmannya Allah, Rahimnya Allah itu ada pada doa orang-orang beriman. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Doa tu kenapa orang beriman dia minta kepada Allah apa? Wa'fu 'anna, ampun afiatkanlah kami, waghfir lana, dan ampunkanlah kami, warhamna, dan rahmatilah kami. Okey, soalannya adalah kenapa orang beriman minta Allah bagi afiat, Allah bagi pengampunan, Allah bagi rahmat? Kenapa macam tu? Kerana kita dah belajar dekat surah sebelumnya, Allah bagi tahu dia tu Rahman, dia tu Rahim. Jadi nak tahu lebih spesifik lagi, kalau dah tahu Allah tu Rahman, dah tahu Allah tu Rahim, nak kena buat apa? Mintalah kepada Allah Rahmannya, Rahimnya. Macam mana nak minta? Ada disebutkan contoh doa pada ayat 286 suratul Baqarah. Nanti kita akan belajar dengan, saya akan sebutkan sebentar lagi secara detail. Okey, setakat ni tuan-tuan dan puan boleh faham. Yang menyaksikan secara langsung, dan ada juga yang saya ada malaikat depan saya ni. Ada. Okey, boleh faham tuan-tuan dan puan? Rahimani wa rahimakumullah. Nanti boleh tanya soalan Okey. Dah jelas? Okey, mari kita pergi sudut ketiga. Okey, waktu kita baca surah Al-Fatihah, Allah bagi tahu dia itu Maliki Yaumiddin. Allah tu adalah penguasa hari pembalasan. Allah kata dia penguasa, dia pemilik hari pembalasan. Tapi Allah tak cerita macam mana dia berkuasa di hari pembalasan tu. Dia buat apa? Maka nak tahu jawapan dia, kena rujuk surah sebelahnya. Maka surah sebelahnya kata apa? Nak tahu Allah tu berkuasa macam mana, penguasa hari kiamat? Allah Ta'ala akan hisap apa yang zahir yang kita buat dan apa yang tersembunyi yang ada pada dada-dada kita. Allah itu penguasa. Dia akan apa? Penguasanya Allah itu dijelaskan lagi pada suratul Al-Baqarah. Apa yang zahir, apa yang tersembunyi, Allah akan hisap. Ini berdasarkan ayat 284. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Moga-moga tuan-tuan nampak betapa pentingnya surah sebelah dia, iaitu surah Al-Baqarah. Okey, sudut ketiga. Okey, sebelum pergi kepada sudut keempat, izinkan saya menerangkan. Dekat Fatihah kata Allah tu Malik Yaumiddin, dan menariknya suratul Al-Baqarah ini surah yang paling banyak menyebut tentang akhirat, 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 akhirat. Seolah-olahnya Al-Baqarah ni dia mengukuhkan lagi ayat yang kita belajar Maliki Yaumiddin dan Al-Fatihah. Kita baca Fatihah, Allah kata dia penguasa hari pembalasan. Dia baca surah sebelah dia Al-Baqarah, Al-Baqarah kuatkan lagi. Nak tahu Allah tu berkuasa hari pembalasan, diingatkan tentang akhirat, akhirat, akhirat 10 kali. Surah yang paling banyak menyebut perkataan akhirat di dalam Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Nak tahu di mana ayat dia? Boleh jumpa kat ayat nombor 4, 86, 94,
102, 114 sampai ayat nombor 220. Cuba kita buka, tengok pada ayat-ayat yang telah pun dinyatakan. Okey. Tak boleh cakap lama-lama ya sebab puasa. Okey. Kita lanjutkan. Tengok ya, kita cari jawapan. Oh, patutlah Al-Baqarah ni kena duduk sebelah Fatihah. Rupa-rupanya ada sebab dia. Kita jumpakan seperti penyebutan hari akhirat. Kenapa nak kena sebut akhirat dekat Al-Baqarah? Sebab Al-Fatihah kata dia Allah tu Malik Yaumiddin. Okey, kita tengok. Pada surah Al-Baqarah, surah yang paling banyak menyebut perkataan yaumil akhir. Kalau tadi akhirat yakni yaumil akhir. Hari akhir sebanyak 7 kali. 7 kali itu berada dalam ayat yang ke berapa? Kita boleh jumpa dekat ayat nombor 8 dalam suratul Al-Baqarah. Tengok muka surat nombor 8 Al-Baqarah. Ada tak disebut tentang Al-Akhir, Yaumul Akhir? Ada kan? Kita akan jumpa. Ayat nombor 8 tu Allah kata apa? Wabil Yaumil Akhir. 62, 126, 177, 228, 232 dan 264. Okey, moga-moga sudut yang ketiga ni mencerahkan lagi bagi jawapan kepada kita. Oh, selama ni kita tak tahu pun kenapa Al-Baqarah mesti duduk sebelah dengan Al-Fatihah. Rupanya kita dapat jawapan. Okey, sudut yang keempat. Dalam Fatihah kita berdoa kan? Kita doa setiap kali. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita minta, kita doa dalam Fatihah ni kita doa. Okey, kita minta Allah, kita doa apa? Tunjukkan Allah, tunjukkanlah. Tuan-tuan nak tahu apabila baca Al-Baqarah, doa yang kita minta dekat Fatihah tu sebenarnya Tuhan kata, dah doa tu dah dikabulkan dah. Macam mana kita tahu doa kita dikabulkan? Okey, begini. Dekat Fatihah, kita kan minta ditunjukkan jalan yang lurus. Kita kan minta, tunjukkan ya Allah jalan lurus tu macam mana? Dekat mana? Macam mana nak cari dia? Itu doa kita dalam Fatihah. Allah pun turun surah Al-Baqarah, duduk sebelah Al-Fatihah. Allah bagi tahu, lah, doa yang kau minta tunjukkan jalan lurus tu ada, dah ada jawapan dah. Jawapan tu kat mana? Ada dekat surah Al-Baqarah. Jadi kalau kita baca kat surah Al-Baqarah ayat nombor 2. Bunyi apa tu? Bunyi dengan suara orang. Okey. Okey, kalau kita baca ayat nombor 2, dapat tak jawapan petunjuk tu apa? Kan kita minta, tunjukkanlah ya Allah kami jalan yang lurus. Al-Baqarah kata, nak tunjuk tu dah ada dah tunjuk tu, nak tahu jalan lurus tu macam mana nak tahu jalan lurus tu. Allah kata, zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-kitab Al-Quran, pertunjuk jalan yang lurus. Rupa-rupanya dekat Fatihah kita minta Allah tunjukkan macam mana ya Allah jalan lurus tu, tunjukkan. Al-Baqarah kata, lah, dah ada pun petunjuk jalan lurus tu. Apa petunjuk dia? Tu Quran tu. Zalikal kitab, huda, sama tak macam ihdina dengan huda? Bezanya apa? Ihdina kita minta tunjukkan. Tapi dekat Al-Baqarah kata, dah tunjuk pun. Dekat mana nak tunjuk tu? Ada dekat Al-Kitab, iaitu Al-Quran. Moga-moga jelas. Kenapa? Apa maklumat dekat Al-Baqarah yang kita boleh ambil dengan surah sebelahnya Al-Fatihah. Okey. Nanti kita tak faham boleh tanya. Okey. Tengok sudut yang kelima. Sudut yang kelima, waktu kita baca dekat penutup surah Al-Fatihah, Allah menyebut tentang dua kumpulan manusia. Kalau kita baca tu ada 3 lah.
iaitu kumpulan yang Allah bagi nikmat an'amta alaihim. Yang kedua ghairil maghdubi alaihim. Yang ketiga waladhdallin. Tapi saya sebut dua kerana nak kaitkan. Golongan pertama Allah bagi nikmat. Nikmat dapat petunjuk tu, iaitu an'amta alaihim. Tapi dua kumpulan lain al-maghdub yang dimurkai dengan adh-dhallin, kita letakkan di bawah kumpulan yang tidak mendapat nikmat. Jadi adh-dhallin ke al-maghdub ke adh-dhallin ke, dua-dua tu kita letak di bawah satu, iaitu kumpulan yang tak mendapat nikmat. Okey. Isunya adalah dalam Al-Fatihah Allah tak sebut spesifik siapa yang dapat nikmat tu, siapa yang engkau murkai itu, siapa yang engkau sesatkan, yang jadi sesat. Maka jawapannya nak cari kat mana? Boleh cari dekat surah yang paling dekat dengan Fatihah, iaitu Al-Baqarah. Rupa-rupanya Al-Baqarah ni diletakkan sebelah untuk menjelaskan lagi. Nak tahu siapa golongan dapat nikmat tu? Nak tahu siapa golongan yang tak dapat nikmat tu? Al-Baqarah bagi tahu. Al-Baqarah bagi tahu, dia bukan bagi tahu dekat ayat-ayat hujung-hujung tu. Buka saja Baqarah, awal-awal dah jumpa jawapan dia. Okey, siapa dia? Dua kumpulan tu. Okey, cuba tengok gambar carta tu. Masa kita baca 20 ayat pertama surah Al-Baqarah, tuan-tuan akan jumpa manusia yang macam ni. Yang pertama dia beriman. Ayat 3 sampai 5. Lepas tu jumpa cerita tentang orang kafir. Ayat 6 sampai 7. Lepas baca ayat berikutnya jumpa orang munafik. Ayat 8 sampai 20. Isunya adalah kenapa baca Baqarah ni tiba-tiba cerita orang beriman, cerita orang kafir, cerita orang munafik? Lah, tadi kan kita baca Fatihah nak minta kan Al-Fatihah kita baca Tuhan kata apa? Mungkin tuan-tuan baru baca hari ni juzuk 1 kan, mesti kena baca Fatihah dulu. Maka baca Fatihah pun Allah beritahu ada orang dapat nikmat, ada orang yang tak dapat nikmat. Lepas tu Allah bagi tahulah. Nak tahu tak siapa yang dapat nikmat tu? Tu ayat 3 sampai 5 tu, siapa dia? Orang beriman. Jadi siapa yang kumpulan yang Allah murka dan sesat tu? Allah bagi tahu. Itu yang kafir dengan munafik ayat 6 sampai 20 tu. Oh, patutlah baca-baca Al-Baqarah jumpa tentang 3 kumpulan ni. Selama ni baca je, dah macam tu tulis, baca. Tapi alhamdulillah kita belajar ilmu ini, kita dapat jawapan. Rupa-rupanya 3 jenis manusia ni Allah nak ceritakan contoh spesifik lagi. Siapa yang kamu doa sangat dalam surah Al-Fatihah tu, dapat nikmat tu siapa? Orang beriman. Siapa yang engkau murkai tu? Adalah orang kafir, orang munafik. Siapa yang sesat tu? Orang kafir, orang munafik. Baik, itu sudut kelima. Okey, kita dah 48 minit. Saya perlukan lagi dalam beberapa minit lagi. Okey, kita pergi sudut yang ke-6. Okey, sudut yang ke-6. Suratul Fatihah. Waktu kita baca ayat yang ke berapa tadi? Suratul ladzina an'amta 'alaihim, pada ayat ke-7. Allah menyebut golongan yang dapat nikmat tu tadi kan. Umum je. Tapi kalau kita baca dekat ayat nombor 3 dan 5, kami dapat jawapan dah, orang dapat nikmat tu orang beriman. Tapi tak spesifik lagi. Siapa orang beriman tu? Okey. Waktu baca dekat Al-Baqarah, tengah-tengah Al-Baqarah, tu tak akan jumpa. Contoh orang yang dapat nikmat tu, kita baca ayat 3 sampai 5, umum je. Oh, orang beriman dia dapat nikmat. Tapi siapa dia? Siapa orang beriman tu? Kita baca Al-Baqarah, kita akan jumpa. Contohnya siapa? Lepas tu siapa yang Allah bagi nikmat tu? Sekejap lagi kita akan tunjukkan ayat dia. Lepas tu sudut yang ketujuh, waktu kita baca Al-Fatihah, kita selalu doa, tak nak jadi al-maghdubi alaihim, tak nak jadi ikut jalan orang yang Allah murkai. Tapi kita masih blur lagi. Kita masih macam mencari jawapan. Kenapa orang tu Allah murkai? Kenapa sampai Allah murkai? Apa dia dah buat? Sampai kita doa tak nak jadi orang dimurkai. Orang dimurkai itu sebenarnya adalah golongan
Yahudi. Oh, Yahudi ke? Apa mereka dah buat sampai Allah gelar dia al-maghdubi alaihim? Maka kita nak cari jawapan dekat mana? Tak payah pergi jauh-jauh. Kita cari jawapan dia pada surah yang paling dekat dengan Fatihah, iaitu suratul Baqarah. Ada jawapan? Ada. Rupa-rupanya al-maghdubi alaihim tu adalah Bani Israel yang Allah murkalah. Tak semua Bani Israel itu Allah murka, tetapi kebanyakannya orang Yahudi Bani Israel ini Allah murka dia. Jadi suratul Baqarah ini surah yang membantu kita untuk mendapat perincian siapa al-maghdubi alaihim dekat Fatihah tu. Apa yang dia dah buat sampai dapat gelaran al-maghdub. Okey, kita tunjukkan. Okey ya. Sudut yang ke-6 dan ke-7 ni saya tunjukkan tuan-tuan, dia punya carta dia. Okey, begini. Okey, tadi sudut yang ke-6 kita nak dapat jawapan siapa dia an'amta alaihim. Al-Baqarah kata saya ada jawapan dia. Siapa dia? Al-Baqarah pun kata cuba tengok ayat 30-39 tu, kisah Nabi Adam. Oh, Nabi Adam ke yang kita duk kata an'amta alaihim? Jawapan dia, ya. Siapa lagi manusia yang kita duk doa nak ikut dia an'amta alaihim tu? Baca ayat 141 Al-Baqarah sampai 124 sampai 141, kita jumpa Nabi Ibrahim. Oh, Nabi Ibrahim lah yang kita doa minta siratal ladzina an'amta alaihim. Jawapannya ya. Lepas tu pula kenapa ada ayat 40 sampai 123 Bani Israel ni? Al-Baqarah tu kan, Al-Baqarah kata, lah kan tadi kamu kata tak nak jadi golongan yang Allah murkai. Nak tahu siapa yang Allah murkai tu? Itulah Bani Israel. Bani Israel ke yang Allah murkai itu? Ya, itulah suratul Baqarah. Tapi nak lebih jelas lagi, kita kena buka lagi ayat dia. Kita akan dapat jawapan dia macam ni. Okey, Bani Israel ni tuan-tuan, kenapa Allah marah sangat dekat diorang sampai digelar sebagai al-maghdub, golongan Yahudi ni? Okey, ni saya ambil dekat Al-Baqarah, pendek saja. Orang Yahudi ni Allah pernah memberi kepada mereka 10 nikmat. Macam-macam Allah bagi kepada mereka. Nak tahu 10 nikmat tu apa? Sambung minggu depan. Tak adalah. Sekarang saya bagi tahu. 10 nikmat tu apa? Okey, cuba tengok pada nota tu. Dalam nota saya letakkan nikmat dengan tulisan N. N tu maksudnya nikmat 1. N2 nikmat 2. N3 nikmat 3. N4 nikmat 4. So boleh tengok. Saya sebutkan ni, kita kena ambilkan maklumat dalam Baqarah ni untuk kita menguatkan lagi. Patutlah mereka ni layak dia panggil golongan yang dimurkai. Rupa-rupanya macam-macam nikmat Allah dah bagi kepada mereka. Ada berapa? Ada 10. Contohnya apa? Allah selamatkan daripada kezaliman Fir'aun, ayat 49. Lepas tu dapat lalu laut. Dapat lalu laut tu, kalau tidak tak boleh dibelah laut tu. Ayat 50. Fir'aun yang kejar tu Allah tenggelamkan mereka. Lepas tu mereka pernah buat satu patung anak lembu. Mereka sembah, Allah maafkan. Ayat 52. Lepas tu mereka dapat kitab Taurat. Nabi Musa dapat. Nikmat. Lepas tu nikmat nombor 5 apa? Allah bagi pulang taubat. Lepas tu mereka pernah mati di sambah peti. Allah hidupkan balik semula. Ayat 56. Lepas tu waktu mereka tersesat di padang pasir, Allah tak nak bagi mereka panah, dipayungi oleh awan. Wa dhallalna 'alaikumul ghama. Ayat 57. Lepas tu nikmat nombor 8 apa? Mereka nak minta makan special, minta manna wa salwa. Allah bawa turun manna wa salwa. Nikmat nombor 9 sampai nikmat nombor 10. 12 mata air keluar dari batu. Ini saya tak nak panjang-panjangkan sebab bulan puasa ni, ya, sebab air-air ni dia sensitif sikit. Tapi boleh kita cerita. Okey. Jelas tuan-puan, 10 nikmat ni. Oh, nak tahu maklumat ni dekat mana? Dekat Al-Baqarah lah. Oh, kat Al-Baqarah. Kenapa? Al-Baqarah tu kan penerang kepada Al-Fatihah. Oh, patut duduk surah sebelah. Ya. Okey, saya sebutkan tuan-tuan ya, ni maklumat akhir sekali. Kenapalah? Ini belum akhir lagi, sikit lagi. Okey, kenapa
mereka dapat nikmat banyak, tapi kenapa mereka ingkar kepada Allah? Dalam Al-Baqarah tuan-tuan, Allah bagi jawapan. Ada 32 kesalahan Bani Israel yang melayakkan mereka ini termasuk dalam kumpulan yang kita berdoa ghairil maghdub. 32 tu apa? Dalam nota tu ada. Tapi saya tak akan baca satu persatu. Okay, dalam nota kita letak dengan istilah P1. Maknanya pelanggaran 1. P2 pelanggaran 2. Ada berapa? 32. Cuba tengok apa dia. Allah larang tangkap ikan hari Sabtu, mereka tangkap juga. Contoh. Lepas tu pelanggaran nombor 5, mereka ni jenis orang yang talam dua muka. Lepas tu pelanggaran nombor 6, mereka main-main je dengan azab api neraka. Pelanggaran nombor 8, mereka ni bak membunuh ni, suka hati je mereka bunuh. Oh, patutlah mereka ni digelar ghairil maghdub, al-maghdubi alaihim. Pelanggaran nombor 9 apa? Boleh baca. Mereka pernah bunuh para rasul. Itulah kejahatan Bani Israel. Sampailah nombor 12. Sampailah nombor 16. Kita tengok dekat ayat tu. Ni semua kat Baqarah ni. Itu adalah ayat. Okey, lepas tu nombor 17. Nombor 20. 21. Sampai 24. Ada lagi. Tengok 25. 28. Lepas tu 29 sampai 32. Ini semua maklumat dekat dalam surah apa? Surah sebelah Al-Fatihah. Rupa-rupanya peletakan surah Al-Baqarah selepas Fatihah bukanlah sia-sia. Oh, rupanya ada sebab. Okey, dapat dah sikit sebanyak. Okey, kita pergi kepada yang terakhir sekali. Sudut yang ke-8 dari sudut doa. So kita nak doa dah ni, maksudnya dah nak habis dah. Kita dah 56 minit, 40 saat. Baik, ada 4 minit lagi. Okey, rupa-rupanya waktu kita belajar Fatihah, kita ada doa kan? Doa orang beriman kan? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, tapi dekat Al-Baqarah Allah masih lagi membincangkan doa apa yang orang beriman kena baca. Itu dua ayat terakhir, 285, 286. Maknanya Al-Baqarah ni, dia memperincikan lagi. Kalau kita kata, doa apa yang patut saya baca? Kita kata, bacalah doa dalam Al-Baqarah, Al-Fatihah tu. Selain doa tu, nak baca doa apa lagi? Maka Al-Baqarah kata, lah doa tu kau kena baca pada ayat 285, 286. Oh, 285, 286 tu ada apa? Ada doa orang yang beriman. Allah sebut lebih lagi terperinci. Bukan sekadar ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim dan sebagainya. Okey, tengok ayat dia. Ni kasar dia. Okey, inilah doanya. Ni dekat Fatihah, ihdinas siratal mustaqim dekat Fatihah. Doa dekat dua ayat terakhir tu apa? Rabbana, Rabbana, Rabbana. Kita jumpa doa, doa dan doa. Maka itulah apa yang sedikit sebanyak tuan-tuan pengisian kita pada pagi ini, ya, pada pagi ini untuk mencari jawapan, mencari hikmah mengapa peletakan suratul Al-Baqarah ini bersebelahan dengan suratul Fatihah. Okey, cukuplah dengan 8 sudut perkaitan antara Baqarah dengan Fatihah. Sebab kita cuba buat 1 jam saja. InsyaAllah besok kita akan bincang pula Ali Imran dengan Al-Baqarah. Hari ini Al-Baqarah dengan Fatihah. Besok kita masuk tajuk Ali Imran dengan Al-Baqarah. InsyaAllah. Ada sebarang persoalan? Ada sebarang persoalan? Pehe ke dok pehe ni? Ada soalan? Saya ada pendengar, penonton secara langsung ya dekat saya sebenarnya di Taman Tun Dr. Ismail di IFC. Okey, ada apa-apa soalan? Ada soalan tak dekat cuba tengok dekat FB. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di sana? Saya Liz daripada Shah Alam.
tadi nak masuk lambat, jadi terlambatlah dalam 7 minit yang Ustaz terangkan tu. Ya. Apa benda nak tanya tu? Nah, itulah yang ketinggalan tadi. Jadi macam tengah-tengah tergantung. Yang awal-awal tu. Ya, awal-awal tu apa? Mengenai penerangan Al-Fatihah tu, karena saya masuk lambat 7 minit. Okey. Ya. Ada dalam YouTube ya Ustaz ya. Ya, okey. Rakaman dia Ya. sekejap ya, sekejap. Kalau nak dapat rakamannya ada dekat FB page Malaysian Tadabbur Academy atau nanti kita akan upload di YouTube insya-Allah. Okey. Ada tu kalau tengok dekat ruangan chat tu dekat Zoom tu ada. Kita dah letakkan YouTube dengan dekat FB. Okey. Jazakumullah khairan katsira ya Ustaz. Wa antunna khairun katsira. Okey. Ada soalan lain? Kita ada 2 minit lagi, 9.58. Boleh ikuti? Suara saya jelas tak? Oh, saya faham sebab semua berpuasa kan. Alhamdulillah. Cukup pada Allah. Okey. Ada soalan? Tak ada soalan. Okey. Kalau tiada apa-apa soalan, kita berhenti di sini. Alhamdulillah. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Nanti insya-Allah kita sambung besok pagi 9 pagi kita akan bincang pula peletakan surah Ali Imran selepas surah Al-Baqarah dan apakah maklumat yang kita boleh ambil dalam surah Ali Imran bersebelahan dengan surah Al-Baqarah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.